Selamat sejahtera saya ucapkan kepada penonton yang setia berada di hadapan TV. Tajuk perbincangan kami hari ini ialah Tanda Putera. Seperti mana yang dimaklum, filem Tanda Putera ini berasaskan drama politik Malaysia pada 2013. Ia menceritakan kisah tentang persahabatan di antara Tun Abdul Razak dan Tun Abdul Rahman sejak peristiwa 13 Mei. Beberapa persoalan yang akan dikemukakan pada hari ini antaranya ialah plot cerita yang menarik dan filem tentang kontroversi yang terjadi pada rakyat Malaysia berkaitan tentang filem ini sendiri. Bagi mendapatkan tarifan yang tepat tentang plot cerita Tanda Putera, amat sesuai sekali jika panel kita yang pertama memulakan bicara kita pada hari ini. Baiklah Dato', apakah definisi yang paling sesuai untuk tajuk pada hari ini? Terima kasih saudara pengerusi. Jika dilihat dari sudut pandangan saya, filem Tanda Putera ini mengisahkan persahabatan antara Tun Abdul Razak dan timbalannya Tun Dr. Ismail. Mereka terpaksa berahsia dan mengetepikan masalah kesihatan masing-masing bagi memulihkan keadaan negara ekoran peristiwa hitam 13 Mei 1969. Untuk memulihkan keadaan negara ekoran peristiwa 13 Mei 1969, Tun Abdul Razak terpaksa menyimpan rahsia mengenai penyakit beliau iaitu leukemia yang dihadapinya kerana tidak mahu keluarga tertekan dan bimbangkan keselamatan negara. Mereka berdua berkongsi doktor. Bilik bacaan di rumah Tun Dr. Ismail menjadi klinik rahsia bagi rawatan Tun Dr. Ismail dan Tun Abdul Razak, dan rawatan mereka di rumah Tun Dr. Ismail ini menjadi klinik rahsia bagi mereka berdua yang dirawat oleh Dr. McPherson tanpa pengetahuan sesiapa termasuk ahli keluarga Tun Dr. Ismail. Mereka memiliki aura yang kuat. Kecekalan dan keazaman mereka telah menangkap imajinasi pelajar sendiri, tenaga pengajar dan anak muda. Tun Razak dan Tun Dr. Ismail mencorakkan warna hidup warga muda seperti pelajar dan tenaga pengajar di institusi pendidikan tinggi. Itu sahaja pandangan daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk Seri Atiq Azman. Okay, baiklah penonton, begitulah takrifan ringkas tentang plot cerita Tanda Putera. Jika dihalusi, jalan cerita Tanda Putera merupakan suntikan untuk membina jati diri dan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Lebih-lebih lagi dalam jiwa generasi muda sekarang. Okay, maka kita dengar alasan daripada Dato' Afiq Agos tentang mesej yang akan disampaikan dalam filem Tanda Putera ini. Okay, baiklah Datuk, sila jelaskan. Terima kasih saudara pengurusi. Beginilah saudara pengurusi dan penonton. Kita lihat plot filem ini sangat syarat dengan pengajaran dan semangat kenegaraan. Saya fokuskan pula pada ulasan jalan cerita filem ini. Seperti yang dikatakan oleh Datuk Seri Atiq Azman sebentar tadi, dalam filem ini ia mendidik penonton tentang betapa pentingnya sejarah, terutamanya dari konteks perpaduan kaum pada sekitar tahun 1969. Pada ketika tersebut, rusuhan kaum yang paling teruk telah berlaku akibat perselisihan kaum di antara bangsa Cina dan juga bangsa Melayu. Perselisihan berlaku bukanlah disebabkan rasa tidak puas hati, tetapi adalah kerana hasutan oleh pihak komunis. Selain itu, peristiwa 13 Mei 1969 juga disebabkan jurang sosioekonomi kaum Melayu dan Cina yang semakin luas. Oleh itu, sebagai natijahnya, Tun Abdul Razak cuba mengurangkan perbezaan jurang dengan memperkenalkan dasar ekonomi baru, iaitu DEB. Ramai anak muda pada zaman sekarang tidak mengetahui apakah yang berlaku pada waktu itu, malah tidak mengambil peduli mengenai peristiwa hitam yang berlaku. Kebenaran yang ditunjukkan dalam filem Tanda Putera adalah sangat penting bagi mengajak anak muda mengenai peristiwa yang berlaku di dalam lipatan sejarah.
Kebenaran ini juga sangat penting bagi mengelakkan kita terperosok kembali dalam kancah pergelutan kaum kerana perpaduan sangat penting bagi sesebuah negara. Jadi sejarah dunia telah membuktikan bahawa kejatuhan sesebuah negara juga boleh disebabkan oleh perselisihan kaum. Jadi itu sahaja pandangan saya, saudara pengerusi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Dato' Afiq. Agak menarik tentang pendapat sebelah tadi. Yang paling menarik ialah isu tentang pengejaran filem kepada golongan muda. Baiklah, seterusnya kami menjemput Hajah Radin Sofia tentang pendapat beliau untuk filem ini. Terima kasih kepada saudara pengerusi. Sebelum pengumuman filem ini, kontroversi mulai timbul mengenai isi kandungannya selepas penayangan perdana yang terkait dengan peristiwa rusuhan 13 Mei tahun 1969. Ahli parlimen dari kubu pembangkang mendakwa bahawa filem ini menggambarkan kaum Cina dan Parti Gerakan Tindakan Demokratik iaitu DAP dengan cara yang negatif. Kontroversi juga muncul ketika laman rasmi Facebook filem ini yang memaparkan gambar ahli parlimen Lim Kit Siang ditarik oleh sekumpulan pegawai berpakaian seragam dengan keterangan yang menyebut bahawa beliau membuat tindakan tidak senonoh terhadap bendera Selangor di kediaman bekas Menteri Besar Selangor iaitu Harun bin Idris. Lim Kit Siang di mana pun menafikan dakwaan ini dan mengklarifikasi bahawa gambar tersebut diambil di Sabah pada tahun 1984. Sementara pengarah Syahimi Baba membantah bahawa Lim Kit Siang tidak pernah muncul dalam filem tersebut. Syahimi Baba mempertahankan filem ini dengan menyatakan bahawa ia berdasarkan fakta sejarah yang benar dan bukan sekadar propaganda. Syahimi Baba juga menegaskan bahawa filem ini berfokus pada persahabatan antara Tun Abdul Razak dan Dr. Ismail. Dan peristiwa 13 Mei ini merupakan latar belakang sejarah pada saat perkenalan mereka pada masa itu. Jadi itu saja yang saya boleh ungkapkan tentang fenomena ini. Terima kasih. Okay, terima kasih Hajah Sofia. Jadi begitulah pandangan-pandangan tajam daripada ahli panel kita, saudara-saudari penonton. Memang tidak dapat dinafikan bahawa sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, filem Tanda Putera seharusnya menjadi satu kebanggaan kerana keunikan sejarahnya serta fakta sejarah yang digunakannya. Baik, dengan itu berakhirlah sudah rancangan Sembang Pagi kita. Saya sudahi dengan Assalamualaikum dan sejahtera. Semoga bertemu lagi. Terima kasih.